Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bakiatul Soleha, mewakilkan kumpulan kami ingin membahagikan cuplikan-cuplikan video temu bual yang telah kami lakukan untuk tugasan kedua subjek ethnic relation. Okey, dalam tugasan kedua pada kali ini, kami diperuntukkan untuk menemu bual 5 orang responden yang terdiri daripada pengguna media sosial. Tujuan utama kajian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan persepsi kelima-lima orang responden tadi mengenai pengukuhan integrasi nasional menerusi aplikasi-aplikasi media sosial yang ada pada masa kini. Dan harap maklum bahawa maklumat yang diperolehi ini adalah sulit dan hasil kajian ini hanya akan digunakan untuk laporan hasil kajian ini sahaja. Terima kasih. Nama saya Nur Aini. Tujuan sebenar basically tujuan dia tak adalah terlalu kita panggil macam terlalu fokus kepada tujuan utama, tetapi apa yang saya tahu tujuan saya untuk gunakan media sosial yang pertama adalah untuk kita berhubung dengan kawan-kawan yang jauh. Yang kedua adalah untuk kita ekspreskan apa yang kita lalui dalam kehidupan. Contohnya macam kita gunakan media sosial untuk kita post gambar, post status, macam itulah. Dan yang ketiga, klise tapi saya rasa semua orang pun memang gunakan media sosial untuk dapatkan maklumat. Macam tu. Tema saya paling suka tema kontroversi, yang mana dia berkaitan dengan artis ke gosip-gosip. Itu yang paling utamalah. Dan yang kedua sekali berita. Ada. Sebab sebelum ni saya belajar dekat Sarawak. So memang adalah kawan-kawan yang ada lebih daripada 2 etnik. Kebiasaannya lah. Ada Bidayuh, Melanau, Iban, Chinese sebab saya daripada sekolah Chinese. So adalah Chinese, then ada Indian, macam tu. Okay, mengenai isu semasa kini yang berlaku di Malaysia adalah isu COVID-19 yang kita sendiri mengetahui ianya melanda Malaysia. Okey, melihat pada kes yang masih tinggi di setiap negeri adalah sangat membimbangkan dan sangat penting untuk kita mengetahui setiap kumulatif yang dikemas kini oleh pihak Kementerian Kesihatan bagi rakyat untuk mereka sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagi isu antarabangsa semestinya yang kita mengetahui adalah isu COVID-19 yang melanda di seluruh negara termasuk negara Malaysia. So bagaimanapun penting untuk kita mengetahui info dan perkembangan terkini di setiap negara untuk kita melihat bagaimana mereka menangani masalah COVID-19 ni daripada kes yang tinggi kepada kes yang lebih rendah. Sebagai contoh negara China, mereka berjaya menangani kes tersebut sehingga 78%. Okey, integrasi adalah bermaksud penggabungan iaitu meluas kepada bidang sosial, ekonomi, agama, kaum dan lain-lain. Tapi saya akan bagi contoh kepada integrasi nasional lah. Contoh Malaysia mempunyai India, China dan Melayu. So bagi negara yang untuk mencapai kemajuan pentingnya adalah integrasi nasional ini untuk kita menjadikan sebuah negara tersebut maju tanpa mempunyai sebarang masalah dan konflik yang berlaku di masa kini atau akan datang. Ya, memang boleh. Pasal sekarang, kesemua orang, dari remaja ke tua, lebih menggunakan handphone, telefon bimbit
dengan aplikasi-aplikasi yang sedia ada yang dapat memberikan perkembangan berita yang berlaku, yang terkini dengan segera. So memang social media dapat mengeratkan masyarakat Malaysia atau sedunia, I boleh katakan. Memang boleh, pasal social media dapat memberikan apa yang diberitahu oleh pembangkang, apa yang diberitahu oleh government, dan memberi peluang untuk rakyat tahu apa yang sedang berlaku, apa yang dibuat untuk kebaikan, apa yang salah dibuat, apa yang baik dibuat, dan mendapat tahu apa perkembangan yang berlaku. Memang social media yang dapat menggerakkan. Dan kalau kita boleh cakap pengalaman pilihan raya GE14, kami dapat tahu social media telah memainkan peranan yang amat penting dalam penukaran kerajaan kita sendiri. Okey, dari segi ekonomi memang seperti yang saya beritahu tadi, social media sedang memainkan peranan yang penting. Kebanyakan perniagaan sekarang membuat pengiklanan digital business, online business. So memang social media yang memberikan keterangan-keterangan apa yang boleh diperolehi, dan kebanyakan kita sekarang untuk pergi membeli makan pun kita membuat melalui talian terus online. Kita tidak perlu keluar dari rumah. Walaupun untuk membeli barang kegunaan di rumah, kita boleh buat semua online aja. Memang dia memainkan peranan yang penting untuk memberi maklumat apa yang terdapat di pasaran, dan juga kita dapat membuat bandingan dengan harga. Kita tidak perlu pergi turun naik satu kedai ke lagi satu kedai untuk dapatkan harga. Kita boleh buat comparison, berbanding harga. Dan memang social media yang memberi keterangan yang ini dengan segera apa yang terdapat terkini di pasaran. Pada pendapat saya, ya. Kenapa? Sebab mudah untuk individu berlainan bangsa berkongsi tentang adat dan budaya masing-masing dengan cara tersendiri. Sebagai contoh, apabila saya membuka suatu aplikasi, terdapat rakan-rakan yang berbangsa lain berkongsi tentang budaya perayaan, budaya keagamaan, perkara yang dilakukan di rumah sama keluarga, dan lain-lain. Pertama sekali saya akan report komen tersebut. Kemudian saya akan block dan tidak berkongsi dengan orang lain komen tersebut untuk mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk dan tidak baik untuk orang ramai. Pada pandangan saya lah, setiap individu dapat mengekspresikan diri masing-masing dengan cara tersendiri di media sosial yang dapat menarik minat masyarakat, serta dalam masa yang sama dapat menerima kritikan daripada pihak lain, kerana pihak lain juga mempunyai pendapat masing-masing yang ingin diutarakan kepada pembuat konten lah. Okay, bagi Hajar rasa ia perlulah sebab maklumat ni kan privacy. So ia agak bahaya kalau maklumat peribadi kita ni tersebar dekat tangan orang yang tidak bertanggungjawab.
Contohnya jika kita memberi alamat ataupun nombor IC, orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini dia akan menggunakan maklumat kita ni untuk perkara-perkara seperti scam ataupun penipuan dalam talian. Status. Okay, bagi pendapat saya, komen-komen ataupun status yang negatif ni tidak memberikan apa-apa kebaikan pun untuk diri kita sendiri ataupun masyarakat di sekeliling kita. Malahan pada pendapat saya, status yang negatif kat social media ni juga boleh menjatuhkan maruah negara kita. Sebagai contohnya, macam baru-baru ni kan, netizen Malaysia mereka telah mengecam salah seorang atlet Olimpik dari negara lain yang telah menyebabkan atlet negara kita terjatuh dalam acara lumba basikal kiri. Jadi bagi saya perkara ni amat tidak profesional dan juga dia akan memalukan nama Malaysia lah di mata dunia. Harapan, sebagai rakyat Malaysia, saya amat mengharapkan keadaan kesihatan di Malaysia ni semakin pulih lah dan keadaan politik juga mungkin semakin stabil. Saya harap Malaysia ni menjadi negara yang maju dan dapat menghadapi segala krisis ekonomi, kewangan dan kesihatan. Selain itu juga saya rasa keselamatan dan kesihatan, saya mengharapkan keselamatan dan kesihatan yang terjamin daripada kerajaan Malaysia. Lebih daripada itu, saya harap semua rakyat Malaysia juga dapat mendapatkan pendidikan yang bagus pada masa akan datang.